Kenapa kita dihidupkan di dunia ini? Sudah. Apa tak puas hati nak aku kawan tu lagu mana ni sebenarnya soalan ni? Dah kita ada dunia ke akhirat, maka dunia ini adalah tempat ujian. Kita hidup di atas muka dunia ni ada matlamat Allah Ta'ala buat. Iaitu apa dia? Supaya berkenalan dengan Tuhan dan buat ibadat dengan Tuhan. Maka tujuan kita hidup atas muka bumi, kalau menuju kepada benda itu, maka itu kita telah membuat benda tujuan matlamat hidup kita. Tapi kalau kita hidup atas muka dunia, dok berkenalan dengan dunia, cari kerja dunia, berarti kita lari daripada matlamat asal hidup atas muka dunia. Maka tujuan dunia adalah ujian. Ujian setiap manusia, nak kata dia ni juru ke tak juru. Kalau tak ada dunia, tak nampak kita ni juru. Kalau tak ada dunia, Tuhan tahu dah. Tapi tak nampak kita ni juru. Orang jujur, kalau tak ada dunia ni, daripada alam ruh, pakai masuk syurga lalu. Tak tahu dia ni orang jujur ke mana, tak uji lagi. Maka dunia ini adalah tempat ujian. Allah Ta'ala kata, aku cipta ke mauta wal hayata liyabluwakum. Aku cipta mati, hidup, nak uji kamu. Aku tahu dah maklumat mengenai dirimu. Tetapi supaya orang nampak. Kalau mu jujur, orang akan panggil mu jujur. Kalau mu tak jujur, kakak ni tak jujur rupanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manakah daripada pok kita yang paling indah amalan dia. Maka dunia ini adalah tempat ujian kita. Itu tujuan kita hidup atas muka dunia. Kena tahu. Adakah batal wuduk jika tidur terletak? Tidur ni ada dua. Kalau orang masuk ke tidur jenera. Batal. Tidur terletak. Tidur terletak aku ni. Menerak pun batal, terletak pun batal. Dia panggil naumu alal qafa. Kalau baca kitab fiqh, naum alal qafa. Tidur atas ni, qafa ni kau ni. Kepala kita ni, ni. Cerebrum apa dia, tak tahu ni belakang ni. Kalau kita tidur menetek lagu ni, siapa kepala lagu tu, maka dia panggil tidur terletak. Tidur terletak ni batal semaya. Batal semaya. Kalau tidur tu maksud berbaring. Tidur. Saja ya tidur. Bakal masuk berbaring, tidak tidur jenera, maka tidak batal semaya. Kalau tidur maksud jenera, selok, batal semaya. Nabi kata, ainanu wika husahi. Faman nama faliyatawadda. Mata itu adalah pengikat punggung kita. Tutup terbuka selalu punggung. Nabi kata, mata itu ainani wika usahi. Faman nama faliyatawadda. Siapa dia tidur, ambil semaya. Batal. Kecuali tidur tetap papai punggung. Tidur atas kursi, tidur atas gapo dia. Tetap penting kita tidur boleh cokoh. Adakah sah solat jika buai kohok di ridak yang dihampakan? Tidak batal. Ingat, najis ni najis saja. Hak benda yang keluar daripada anggota tubuh kita jadi najis ni dengan. Makanan kita apabila masuk ke perut besar, dipanggil usus besar. Usus besar ni bermula daripada ni. Usuk kita ni, tengah usuk dipanggil ulu hati. Sampai ke pusat. Ni kawasan perut besar. Makanan tu kalau lepas pada tu naik semula ataupun tubik kat bawah, najis. Tapi kalau benda tu tubik daripada tubuh kita, tapi bukan lalu jalan tu. Misalnya makanan baru duduk sampai dada, baru tubik, tak najis. Ataupun kok telinga, kok mata, kok hidung, kok apa dia? Tidak najis. Sekalipun kita panggil, tak telinga misalnya. Ada tak najis? Air liur kita, benda duk mulut. Duk mana? Mari. Ya, kohok ni yang mari pada dua. Otak daripada khaysyum. Khaysyum ni tempat basuh ni. Tempat basuh atas ni dengan mari pada otak. Mari ni. Mari kat ni. Kalau kita luduh atas baju terimeh. Berat benar ni luduh atas baju terimeh. Nampak? Atas syar kita kau kita buat semaya, hukum dia sah tak batal semaya. Bukan najis. Bukan najis. Kena faham tu gapo dia maksud najis dah. Benda yang masuk ke perut besar, keluar ke atas, keluar ke bawah, baru jadi najis. Pandangi ustaz dengan zikir kasyah. Gapo dia zikir kasyah? Kau gapo dia dah? Gapo dia zikir kasyah ni? Tak tahu, hamba tak boleh nak royak, hamba tak faham. Dia kena faham soalan tu ni 10 jawab dah. Faham soalan tu separuh daripada jawapan. Ni hamba tak faham ni, gapo dia zikir kasyah ni. Kau zikir jadi kasyah, kau lagu mana?
Tak tahulah hamba zikir boleh jadi kasyah. Nampak? Orang tidak solat tapi dia selalu berselawat. Adakah diterima amalan dia? Diterimalah amalan selawatnya. Semaya tak diterima. Mungkin dia tak semaya. Tak seperti lagu tu. Nah, misalnya orang kata orang tak semaya tapi duk selawat semacam. Jangan duk khenaklah selawat dia. Dia buat bagus dah lah. Jangan duk kuek gak orang molek orang. Hak tak betul dia sudahlah bekinya. Beki dia kata apa tak semaya. Ni tabiat dia panggil fenomena tempat kita. Dia jenis minat tek baik orang. Tahu tu pergi semaya dah Jumaat masjid. Maya masjid pun ngopak. Allahu Rabbi. Bapa duk kait ngopak dia dengan pergi masjid. Pergi masjid molek dah. Ajaklah suruhlah lagi dia nya. Beki hak tak molek dia sudah macam lagu ni. Selawat dah. Tak semaya bah. Biarlah selawat dia lebihlah benda moleknya. Tegar tak semaya sudah. Ni sekejap lepas dia nyetok kahwin ni, malas selawat ambok. Dua tak buat pula sebab kita tegar. Pasal tak cerdik. Nampak? Dia nak pelik sungguh kata. Jadi selawat tu teruskan. Diterima. Semaya, tak semaya. Masalah semaya dia dengan Tuhan. Gitu. Ada hubungan di antara ibadat. Kalau kita tak buat ibadat ni, ibadat lain tak diterima. Ada. Tetapi kalau lagu tu kat banyak benda kita, masalah. Hak atas balasah. Tok imam jurus belaka dah semaya puasa, riba tak tinggal lagi. Tak ada pedah juga tok imam. Habis tak pakar belaka. Orang kerja ni, tak pakar juga makan P3 ni. Hak ni menipu sikit tak boleh dah. Ya gini. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia buat baik, dia akan dinilai. Siapa dia buat jahat, akan dinilai. Hak ni pendapat paling rahmat sekali. Paling kesian belah bagi umat. Tak boleh kita kait kerana buat salah ni, ibadat ni jadi punah. Tapi sebab tu ulama ambil pendapat hak ni paling ringan sekali kepada umat. Buat baik akan dikira, buat jahat akan dikira. Tinggal semaya, cara bahasa tinggal semaya. Selawat, cara bahasa, cara selawat. Khilaf ulama dari sudut bab ni. Hak ni pendapat Ibnu Hajar dengan Imam Ghazali, tak silap hangpa dah. Adakah keputihan yang keluar daripada farah wanita itu najis? Gini keputihan. Orang Tino ni dia tak serupa dengan orang jatuh. Tentu dah deh. Kau ada hak serupa? Tak ada deh. Kalau buat tu tak kata gua ni, hangpa tak tahu. Tapi orang jatuh ni dia standard. Kakah dia, aksesori dia tu, nampak jet motosikal dia tu, dia sipir tak perlu pakai minyak seri apa dia. Dia pakai sipir pun dalam kotak senyap lagu tu. Orang Tino, kakah dia kena ada air. Kalau tak ada air, tak ada lendai, dia akan perik, akan luka. Tepat dia tu. Maka benda ni dipanggil keputihan. Wanita banyak jenis. Ada jenis kuat, ada jenis kurang. Maka lagu ni. Kita kalau pergi jalan, biasa pergi jalan lah. Pergi Iyemo, pergi Maidin, pergi apa. Time kita nak semaya, masuk bilik air dulu. Bila masuk bilik air, kita tengok underwear kita. Buka underwear. Jangan buka underwear orang, buka underwear kita lah. Cek hok kita. Buka underwear kita, kita tengok. Kalau benda tu macam air gini, basuh gitu. Kita jamuh, ya basuh saja. Macam peluh lagu tu, hak tu bersih bukan najis. Gi ambil air semaya, tak perlu basuh underwear tu, bagi semaya boleh semaya. Tapi kalau kita buka, kita tengok macam lendai, macam gay, macam tengok main gay. Gay tu lah gay hok 2% gay. Ya macam ada lendai timbul gitu sikit. Hak tu najis. Hak tu underwear tu tak boleh pakai dengan semaya, kena basuh. Dan gotu kita pun kena basuh, baru boleh semaya. Nampak tak? Jadi dia antara dua. Sama ada kadang-kadang hukum najis, kadang-kadang hukum tidak najis. Ya sebenarnya dobit dia kalau basuh itu daripada bibir panggil. Istilah fiqh panggil. Daripada bibir luar, hak tu hukum dia seperti peluh. Mana kalau mari sebelah dalam, maka hak tu hukum dia seperti najis. Najis lah, hukum dia najis. Tapi kita tak tahu dobit dia macam yang sebut saat ni. Kalau keluar ada lendai, hak tu najis. Kalau basuh gitu saja, hak tu hukum dia seperti peluh. Bersih lah. Saya pernah mencuri di koperasi sekolah zaman Darjah 3 dulu. Pas saya nak ganti balik. Boleh tak saya bui dengan tanpa beritahu? Boleh. Yang penting kita bayar lah. Yang penting kita bayar. Kena bayar lah. Curi zaman Darjah 3 ke. Zaman jadi tu email ke. Kena bayar belakang. Bayar. Sebab hak sama manusia. Hak tu kena pelesar kita. Kita taubat pun tak boleh juga kerana masalah ni dengan manusia. Mohon ijazah amalan untuk mimpi temu Nabi. Kita moga nak jumpa gini payah dah.
Ada orang boleh jumpa, tapi kita boleh mimpi pun tak apa dah. Kerana apa? Kerana seorang mukmin tentu bercita-cita nak berjumpa Nabi dia. Kalau tak boleh dalam secara yaqazah, dalam mimpi pun jadilah. Maka antara amalan-amalan yang dibuat oleh ulama yang telah diuji, maknanya amalan ni jadilah. Antaranya banyaklah. Antaranya malam Jumaat kita baca surah Inna A'tainakal Kautsar 1000 kali. Allah bunyi 1000 kali. Tak tangan 20 atas tari. Allah 1000 kali tak ada apalah. Bunyi peti 1000 semangatlah tu. Tapi kalau bunyi 1000, Inna A'taina 1000 kali, lepas tu lepas pada sudah baca selawat. Baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 1000 kali, lepas tu tidur. Insya-Allah mimpi. Ataupun baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. 41 kali saja lepas pada insya nak tidur baca 41 kali bermula daripada malam Ahad. Satu malam Ahad buat selama 41 kali. 41 kali 41 hari. Selama 41 hari. Insya-Allah Nabi akan hadir dalam mimpi kita. Setiap kali kita nak tidur, biar ada cita-cita nak mimpi dengan Nabi. Letak tangan saja, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma arini wajhal habib fi manami. Ya Allah ya Tuhanku, perlihatkanlah muka Nabiku kepadaku di dalam tidurku. Minta dengan Tuhan. Aje minta ke tak? Tak aje minta. Nak jumpa lagu mana? Minta nak pitih, minta nak pergi mereka. Tu boleh mereka kita. Tu antara amalan-amalan dia. Dan banyak ke baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Baca cerita-cerita Nabi. Ke apabila kita teringat seseorang, dia akan jadi terbawa-bawa dalam fikiran kita. Supalah kita mimpi temu hatu sebab kita memang hatu dah. Tu jadi kita mimpi temu hatunya. Maka saing temu saing lah. Maka kalau kita minat ke Nabi, insya-Allah terbawa-bawa dalam fikiran kita dan Rasulullah akan menjelma dalam mimpi kita. Tapi kalau dalam hati tak sah temu dengan Nabi, payah. Dengan ikhlas hati. Dengan ikhlas hati. Adakah ustaz sanggup disuntik vaksin? Sudah. Apa tujuan Ali Ambo ni? Tanya orang lain lah. Suruh ikhlas pula tu. Jangan menunjuk-nunjuk, jangan riak. Bukan nak semayang ni suntik vaksin ni. Kau ada riak, kau jadi tak boleh pahala kau lagu. Pelik soalan ni. Apa duk tikir Ali Ambo ni? Saya confuse lah ustaz. Awak confuse jangan nak tanya saya lah lagu mana. Pun awak sorang lah. Vaksin ni moga ada dah. Lalu ni ulama duduk bahas. Ulama tempat kita duduk bahas mengenai vaksin. Jadi keputusan dia harus keputusan dia. Nak ambil pun tak apa, tak saya ambil pun tak apa. Lagu tu saja bagi ambo. Cuba nak ambil tak saya ambil pun tak apalah. Ambo tak berminat lah mana. Ambo ya lalu tak berminat lah mana. Orang sihat cocok buat apa dia lah. Naiklah orang nyetok ko. Nengok gelepar tu bi Liu. Tu nampak macam kena bercocok obat. Macam orang lah ni. Dia mau nak makan Panado Activa. Tak ada pedoh. Muka ambo tak penipal lah. Terang makan. Weh, pedoh apa? Nak makan obat ambo segam nega lagi. Kan nyetok pula ambo. Ambo jadi menyakit dah misalnya. Tak boleh. Jadi obat-ubat ni harus hukum dia. Ke ada babi ke ada goni, ke teori konspirasi, teori Freemason, ilmu mati lah berapa ilmu tu pun mati dah. Bunyi main menaling ilmu ni. Nama? Pas lagu manalah. Okey, tak ada soal kita. Kalau kita terpaksa kena vaksin misalnya, kita kena cocok, tak ada soal kita. Kalau ada babi kita tak rela. Kalau dia cocok, kita nak kata mana? Maka tak ada soal kita. Hak pertama kita fikir dosa atau tak dosa? Tak dosa. Tak suruh bimbing. Masalah pilihan kita tak sah, tak sah itu suka pasal. Tapi dosa, tak dosa. Kerana apa? Dia orang-orang tu yang istihad kata lagu tu. Dia maknanya kalau salah, dia yang tanggung. Kalau betul, tak ada masalah apa. Tak suruh buat bimbing sangatlah. Lalu ni mengaji ilmu pada ain, tak suruh kenal vaksin. Tak apa, tak kenal. Kenal Nabi Muhammad, kenal Allah Ta'ala dulu. Ni syarah buat vaksin, kenal pelakon. Anak siapa dia vaksin ni, pok dia siapa dia, keturunan ke-17. Boleh syarah belaka. Nabi Muhammad tak kenal. Anak Nabi Muhammad pun tak kenal. Pas jadi gapo dia? Berjaya dah Yahudi kali duk fikir bab vaksin. Bab Nabi Muhammad tak fikir, bab Allah tak fikir. Ingat orang kafir tiap masa dia akan buat satu isu yang melarikan kita daripada matlamat kita atas muka dunia nak berkenalan dengan Tuhan. Ni soalan pertama, kenapa dia kita hidup atas muka dunia? Nak berkenalan dengan Tuhan. Maka orang kafir ni setiap masa duk mikir lagu mana nak suruh orang mukmin tu lari daripada matlamat asal dia. Dia buat isu ni, buat lagu ni. Ikut dia muka dunia boleh ke dia, okey? Dia nak buat lagu ni, nak buat lagu ni. Kita kena ingat kita dengan Tuhan lagu mana.
Ni dok cara kok goni, dok cara kok goni. Fardu ain pun tak lepas nyanyo. Nya tipu di setel awal-awal lagi. Ha. Lebih baik daripada kita tak tahu waxing. Tapi kita kenal Nabi Muhammad, kenal Allah Ta'ala. Berbanding kita tak kenal Allah Nabi Muhammad, waxing, ilmu nati, primesum, kapal belakang. Siapa dia boleh? Tak salah. Bagi tak wajib. Hak fardu ain tak saya belajar, tak belajar ilmu lagu tu pula. Nah. Malam niat puasa. Qada esok hari tapi esok tak puasa. Ai, celika. Apakah hukum dia? Tak boleh. Gini, puasa qada ni asalnya kita nak puasa bila-bila terpulang kepada kita. Tapi apabila kita niat dah dan masuk tengah hari, masuk ke tengah hari, bel subuh dah, wajib dah kena puasa. Kalau kita buka dosa. Sebab puasa qada wajib, tak boleh buka. Kecuali kalau darurat kita penipala sakit atau tak nak kata guano ni. Puasa Ramadan boleh buka, puasa qada lagi-lagi. Tapi kalau tak ada sebab apa-apa, haram membatalkan ibadat wajib. Tu kaedah dia. Makruh membatalkan ibadat sunat. Kita dah semaya Zuhur, Allahu Akbar. Saja-saja nak berhenti nak maya lepas-lepas ni. Dosa. Tapi kalau sebelum kita mula tak apa, kita nak maya pukul 3 ikut kita, nak maya Zuhur pukul berapa. Tapi kalau dah start dah haram batal ibadat wajib. Makruh batal ibadat sunat. Maya sunat. Saja malas seru tidur. Tiba-tiba tidur. Makruh hukum dia. Saja-saja. Kalau sakit perut kau suku pasal, kalau saja-saja hukum dia makruh. Mana ni? Mohon amalan dapat jumpa Nabi nak mati. Tak saya jumpa lo ni kau, nak mati baru nak jumpa. Ni pelik juga je ni. Nampak supalah amalan macam saat ni jugalah. Ada amalan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Apa? Ali qadri azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi. Gitulah selawat Ali qadri. Ali qadri selawat tu insya-Allah antara kelebihan selawat tu Nabi akan hadir ketika kita meninggal. Nabi akan hadir ketika kita meninggal. Amal selalu selawat. Selawat ni hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Kita duk kampung, kita telefon sebulan sekali tanya khabar. Berapa kita tanya khabar? Tanda kita cakna ke dia, saya ke dia. Nabi Muhammad 1400 tahun. Kita hidup 40 tahun tak pernah berhubung dengan dia. Tanya khabar apa duk wisalah, apa duk ke dia. Ni kalau kita bergawe, duk sebetas wisalah. Hello awak. Serabut dah kawan tu. Duk main hello awak. Duk 3 minit batas. Nabi Muhammad tak saya ke Nabi Muhammad? Tak pernah wis selawat dengan salah. Tanda orang saya ke Nabi banyak sebut nama Nabi. Lagu mana cara nak sebut nama Nabi? Muhammad lagu tu. Tak, Nabi ajar baca selawat ke dia. Sallallahu ala Muhammad. Selalu kena santau. Apakah amalan untuk elok santau? Gi jumpa Tok Bomo. Pertama, gi jumpa Tok Bomo, cek betul-betul kena santau ke kena Covid. Kalau kena Covid tak sedap baca. Covid ni bahasa Goti tak takut kok baca Quran ke apa dia. Jadi kena cek hospital dulu. Kalau betul kena santau, pisah cari orang ada pakar-pakar dia, gi jumpa santau Kalau saya nazar puasa seminggu, apakah saya kena puasa tanpa putus-putus atau boleh putus-putus? Gini. Seminggu tu masuk seputus ke masuk 7 hari? Kalau kita kata seminggu ni masuk 7 hari, maka boleh kita puasa putus-putus. Saya nak puasa seminggu. Seminggu ni maknanya 7 hari lah. Saya nak puasa 7 hari. Maknanya kalau kita puasa 2 hari, lepas berhenti. Tapi kalau kita puasa seminggu, tu berarti straight. Straight, maka tak boleh putus-putus. Ya nazar ni kena tanya orang setempat. Kecek lagu ni orang puasa apa dia? Tanya Tok Imeh. Tok Imeh puasa kalau seminggu lagu mana? Ambo puasa straight tu. Tanya Tok Bila pula. Tanya JKA pula. Tanya doktor pula. Seminggu ni ambo nampak straight tu. Straight. Kena straight tu. Ya nazar atas perkataan setempat. Lagu mana kecek? Supaya kita kata amun nazar tak makan daging. Kabar-kabar makan ikan, makan ayam. Ikan daging ayam juga dia. Lepas tu ikan daging juga. Tapi tempat kita daging ni panggil kau dia. Daging lembu ya. Boleh makan. Jadi nazar ni tengok perkataan orang setempat tu. Jangan tengok kita. Kadang-kadang kita dia tengok tempat dia. Kawasan kita lagu mana? Kawasan tu kenali kecil lagu mana seminggu. Seminggu tu putus-putus. Saya tu kenali. Ya pakat dah buat dia. Seminggu putus-putus. Jadi apakah persediaan kita sebagai umat akhir zaman? Sudah. Persediaan ke apa dia ni? PSO ke SPM ke apa dia? Persediaan ke apa dia? Persediaan umat akhir zaman. Kita jadi umat akhir zaman, umat akhir, umat awal, umat tengah tu bukan tugas kita. Kita tak ada kuasa, Tuhan tertuduh kita duduk di akhir zaman. Maka apa dia tugas akhir zaman? Supaya sujuk tugas orang tengah zaman,
Awal zaman pun supo, iaitu pegang Allah, pegang Nabi Muhammad. Ikut Allah, ikut Nabi Muhammad. Hak tu hak paling molek sekali. Hak lain kita tak cara, tak apa, tak dosa dalam kehidupan kita. Tumpu kepada hak tu. Nah, matlamat kita tu hak tu. Maka itulah persiapan kita, ilmu-ilmu kena belajar, lazimi majlis-majlis ilmu, jangan lupa berzikir. Orang perancangan orang kafir nak lepaskan umat akhir zaman daripada ingat Tuhan, zikir. Daripada hadir majlis-majlis ilmu, daripada mendampingi ulama, orang-orang alim. Nah, ni duduk pendamping ke apa? Google apa cikgu. Sikit-sikit masalah Google. Nak jadi wali pun tengok Google. Allahu akbar, Google dengan wali juga. Wali Google ke apa dia tak tahu nah. Tak saya mengaji menadah-menadah nampak tak kena. Ambo orang bisa cakap ambo nak duduk sekali dengan pokok orang biasa lagu ni. Ada orang jadi ego lagu tu. Belajar. Nah, jangan tinggal majlis ilmu, jangan tinggal berzikir pada akhir zaman. Lazimi alim ulama. Selalu baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat akhir supaya selamat daripada fitnah dajjal. Nah, mohon penjelasan kelebihan di Jumaat akhir bulan Rejab. Adakah ada amalan tertentu? Hamba tak tahu tu. Cuma malam Jumaat ni berbezalah dengan malam-malam lain. Ibadat pada malam Jumaat dan hari Jumaat berganda-ganda berbanding dengan hari-hari lain. Nah, sama ada bulan lain kau boleh gapo dia Rejab kau ni hamba tak tahulah. Tapi ikut kita lah nak buat gapo, nak baca Quran, nak zikir, nak gapo nah. Katanya Imam Ghazali dalam gapo dia Bidayatul Hidayah kau dalam Ihya. Dia kata jadikan hari Jumaatmu itu adalah hari ibadatmu. Mudah-mudahan ia mengkifaratkan seminggu hari-hari dosamu. Gitu. Ada yang kata tak boleh kita tumpu ke hari Jumaat buat ibadat saja. Siapa dia? Pada tak buat langsung. Mikir kak. Pada tak buat langsung hari Sabtu buat ibadat siap. Pas hari Jumaat. Tengok pok kita. Baca Jumaat baca Yasin. Tak boleh baca Yasin. Tak boleh baca Yasin. Lepas tu mai haji, mai haji boleh. Tak dosa. Bukan bid'ah. Mai haji ketek, mai haji ketek kau tak apa. Nama. Tahap mana baca Yasin jadi kau bid'ah? Orang kampung tak pernah baca Quran, dia sibuk dengan kerja dia. Sekurangnya malam Jumaat baca Quran juga. Baca Yasin, Nabi kata siapa dia baca Yasin, pahala dia seperti 10 kali khatam Al-Quran. Pas kita 10 tahun, dia khatam 10 kali ke tak? Kalau rajin dia boleh puasa dan ngambak tu dah. Khatam pun perlu baca mengapu kok si dia kata. Nah, baca Yasin sekali 10 kali khatam Al-Quran. Kita nak dengar ustaz makan labo tu ke ataupun kita nak dengar hadis Nabi. Nabi kata baca Yasin 10 kali khatam. Kalau kata ustaz makan Maggi tu kata tak boleh bid'ah. Siapa dia nak ikut dia? Dia bukan jamin syurga kita pun. Ikut hak Nabi, ikut Allah Taala nah. Nabi kata siapa dia baca Yasin tengah malam, sebelum subuh dosa dia habis dah. Sebelum subuh habis dah dosa dia. Tak sih kau lagu tu. Kau nak pitih ya. Tak sedap dengarlah ustaz tu nya. Ustaz tu tak ada hadis pun lagi hadis Yasin. Dia duk lari orang baca Yasin. Tak boleh baca Yasin, tak boleh baca Yasin. Kita tanya kat dia. Kalau dengar kita tanya, cuit dia. Ustaz, alim alamah, wali kutub yang terakhir. Ada hadis kau menyatakan Nabi lari baca Yasin pada malam Jumaat? Hadis maudhu' tak apa. Biarlah bukan hadis sahih kau. Tobek air liu tak boleh. Ada Nabi lari jangan baca Yasin. Pelik sungguh. Ni duk ikut orang lagu tu. Tok kenali duk baca, tok selehang duk baca, orang ulama kita hok ngaji puluh-puluh tahun. Ni hok ngaji instant, Maggi segera ni. 4 tahun jadi alim, wali kutub. Kok mana kata baca Yasin tak saya baca. Allahu Rabbi. Biar cerdik kita orang kampung ni. Berani kecek kalau hok jenis hajar, hok pelik-pelik acak kat tangan. Ustaz tu, hok alim sekali yang pernah dengar ni. Nak tanya sikit ada hadis ke tak? Tanya gitu. Dia duk lari-lari orang tu kena tanya hadis sikit. Biar berani sikit. Saya ada PhD, awak ada PhD. Lawan juga, kita lawan sekali ni. PhD yang tak penting, dia mau wali kutub kau, dia mau gapo dia kau, saya sayat labuh, sayat sikak kau. Nah. Orang gapo dah raksasa botol Maharaja Wano kau, tak apa. Hangpa nak tanya soalan ni. Hadis dia mau kata lagi baca Yasin mari. Hangpa nak beramal ni, hangpa nak beramal ustaz. Tak ada. Hangpa tak ada pada berani lebih pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lagi, dia mau lagi. Bisa pada Nabi Muhammad. Hok Nabi tak lagi jangan lagi lah. Nah, wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang disuruh Nabi buat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang baru jangan buat. Bukan apa yang tidak dibuat jangan buat. Tak. Al tarku la ifadatal tahrim.
meninggal. Nabi meninggal ke satu-satu amalan tidak menunjuk ke perbuatan itu haram. Ingat tu. Ingat kaedah ni siapa mati. Nabi tinggal satu-satu perbuatan, tinggalnya Nabi satu-satu perbuatan tidak menunjuk ke benda tu haram. Dalil dia, nasi kabu KFC, Nabi tak pernah makan. Tok Imam makan nasi kabu. Dalil apa dia? Nabi tak makan, jadi haram. Tak. Nabi meninggal tak menunjuk ke haram. Nabi tak buat menunjuk ke harus hukum dia. Kenapa? Kaedah lagu tu. Siapa dia kata at-tarku bi makna haram? Tinggal Nabi tu makna haram. Mari mana kaedah usul fiqh? Belak gak kita usul fiqh tu. Orang lama ni ngajar ngaman nipu, mungko pandai bahasa Arab kan kita mungko tak ngaji sedak dia tipu kita. Ni kecek kubai kok si kita pun. Ada kau boleh baca amalan ya ibadallah ya nuqaba ya Balia ibnu Malka ya rijalul ghaib. Ada kau boleh baca? Boleh baca ni. Ni boleh baca ni. Tak nyetak pun. Boleh baca hukum dia. Ya ibadallah, wahai hamba Allah. Ni maksud dia ni, ana baca tu. Ya nuqaba, wahai wali nakib. Wahai Balia ibnu Malka, ni nama dia, Balia ibnu Malka. Ya rijalul ghaib, wahai lelaki-lelaki hok tak nampak. Boleh kau tak sebut lagu tu? Boleh. Ada hadis riwayat gapo dia Bukhari kau gapo dia Nabi sebut. Nabi kata Bukhari asal. Bukhari. Tengoklah pula. Hadisnya gini. Nabi kata kalau mugi pada pasir untuk kenderaan mu hilang. Naik kita hilang kenderaan, maka mu ayat lagu ni. Ya ibadallah ihbisu. Wahai hamba Tuhan, pegang bagi hamba hilang tu. Nabi sendiri aja. Panggil siapa dia? Tak ada orang pada masa tu. Kita sorang. Nabi ajar sendiri kita. Kalau benda ni syirik, Nabi atau ajar bagi jalan lagu ni. Nabi kata kalau muilai bagai di pada pasir, mu royak lagu ni, ya ibadallah ihbisu. Wahai hamba-hamba Tuhan, hok hamba nampak, hok tak nampak, pegang bagi hamba, jangan pergi jauh. Tu Nabi ajar. Ni kita panggil jalur ni. Ya ibadallah, kita ni jangan rasa makhluk hok depan mata saja. Covid tak nampak dah, Covid tak nampak dah. Patu wali, tak nampak. Makhluk Tuhan ni jangan kata hok nampak di mata saja. Ada manusia tu, ada makhluk tu dia alam lain. Maka boleh panggil. Jadi syirik panggil selain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh panggil selain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Nyanyi. Bapa dia senyap gitu. Ingat nak panggil orang jual ikan. Tak boleh panggil, takut jadi syirik. Panggil orang jual ikan. Jual ikan tu, tak boleh panggil selain daripada Allah Ta'ala. Panggil Allah Ta'ala. Panggil Allah tu. Ada panggil gitu? Patut betul kau orang kata tak boleh panggil selain daripada Allah Ta'ala. Nipu kau. Ada orang ajar pula tak boleh minta tolong selain daripada Allah Ta'ala. Ni kau masalah. Duk tengok kipas tak tutup, nak minta tolong orang tutup kipas takut jadi syirik. Sudah tak gitu. Gosok kali sudah. Nak ayat tu email tolong tutup kipas. Jangan tu email kata apa? Jangan minta tolong dengan hamba jadi syirik. Sudah. Gosok kali tutup diri. Tidak kau cidik lagu tu buat kejap. Mari mana ajar tauhid lagu ni? Tok kenali ajar kau dok lagu tu. Ada orang percaya ustaz tu mari ajar kata tak boleh minta tolong selain daripada Allah Ta'ala. Banyak tabah. Nabi Muhammad apa tak pergi pergi sore. Apa cuik sahabat-sahabat mari tolong kita pergi ni. Apa lagu tu? Gapo dia maksud hadis kata wa izasta'anta fasta'in billah. Apabila minta tolong dengan Tuhan. Gapo dia hadis tu kena baca syarah dia molek. Jadi silap juga. Jadi boleh baca dah. Balia ibnu Malkan ni nama dia. Balia ibnu Malkan. Nabi Khidir nama dia Balia Balia ibnu Malkan. Nama Nabi Khidir Balia ibnu Malkan. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi kau? Lagi kalau kita nak puasa boleh rejak ni, kita kena ada puasa sunat sebelum boleh rejak. Kalau kita tak selesa puasa pun nak puasa sunat boleh lain, kita harus puasa sunat boleh rejak. Nabi lagi. Gini, puasa pada bulan Rejab ni tak ada larangan. Tak ada larangan. Dan ibadat puasa ini ibadat. Nak puasa bulan lain pun selagi mana tidak kena pada hari haram. Ingat, setahun ni 5 hari saja tak boleh puasa. Ni haram ni, berdosa ni. Iaitu 2 hari-hari raya. Jangan buat warung hari raya puasa. Tu imai buat kerja lagu tu. Memang tu imai ni kena pecah ni. Raya haji, raya puasa, 3 hari tasyrik. 5 hari ni warung setara mana jangan puasa. Haram dan berdosa bukan ibadat. Kalau mati 3 puasa lagu tu pati maksiat.
Selain daripada 5 hari ni, ada ulama kata makruh, ada ulama kata sunat. Maka apabila bulan Syaban dekat 16 nak dekat Ramadan, 15 hari dekat dengan puasa, ulama kata makruh kita puasa. Ada ulama kata haram kalau tidak sambung dengan hari sebelumnya. Boleh Rejab tak ada istilah lagu tu, kena sambung dengan sebelumnya. Jadi ibadat puasa ni boleh. Dan Nabi pun dah dalam hadis rasa Abu Daud dah ada sebut, Nabi kata hendaklah kamu puasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram ni Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Rejab salah satu daripada bulan haram. Maka Nabi sebut secara umum. Nabi tak sebut bulan Rejab. Nabi kata puasalah bulan-bulan haram. Sekalipun perbuatan memuliakan bulan Rejab ni zaman jahiliah lagi. Maka Nabi kadang-kadang ada riwayat Sayyidina Umar marah orang puasa bulan Rejab takut nak tiru orang-orang jahiliah. Tapi kita ada telitah lagu tu tak? Kita jahiliah tak kenal ni. Munggo SPN ke baca sejarah Islam tu pun tak lulus kita. Kita tak cara lah mana lah Pak Jahiliyah. Tak ada teringat pun Jahiliyah no. Jadi kita buat ibadat semata-mata kerana Tuhan, tak ada larangan. Boleh pahala, tak usah duk bimbel lah. Tanya dia ustaz puasa tak? Oh, tak puasa, tak salah. No. Jadi amal ke. Orang nak puasa Rejab boleh sebulan penuh, atas terpulang kepada dia lah. Syaban nak puasa penuh pun boleh. Cuma ulama wi syarat kalau lah puasa ni terlalu banyak sampai mengganggu Ramadan, makruh pula. Gitulah, gitu saja. Tapi kalau kita rasa kuat lah gilah puasa. Benda tu ibadat. Kita tak reka pun ibadat ni kan. Puasa ni kan ibadat. Hak Nabi ajar dah. Bukan kata reka. Ada kata reka ibadat. Mana boleh reka ibadat? Dok reka ibadat kan kita baca gini. Ni ibadat. Ada orang reka lagu tu. Tengok. Puasa Nabi ajar, semaya Nabi ajar, mana kita reka ibadat? Tak ada orang reka ibadat. Ada kata ibadat reko-reko, nipu kohong kecek. Ya ustaz ni kalau dia ada juga nipu kohong dia tu. Ada salah. Lama dah tak mari. PKP jari-jari duduk lama atas surah, duduk atas surah ambil berkat. Niat supaya hilang penyakit tempat-tempat kita biar jadi selamat, biar jadi gapo Hidupkan majlis-majlis yang menarik rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Jangan hidupkan majlis-majlis yang tarik marah Tuhan. Hidupkan masjid, hidupkan majlis ilmu. Ni kita duk besar aku kita sendiri, kata kita pandai, boleh atasi, boleh. Siapa dia kita? Munajat minta sepatuh dengan Allah Ta'ala. Lagu tu. Ada salah lagi ke? Tak ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lambat sikit lama sikit. Hmm.